Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, live hari ini tajuk menarik ya. Kluster mahkamah tengah cemas, tengah pening. Okey, itu tajuk kita. Dan live ini lebih berupa kepada jawapan ya, kepada soalan-soalan yang telah diajukan kepada saya berhubung live saya yang lepas semalam, di mana saya menimbulkan satu perkara, satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan, di mana ya, cadangan RUU anti lompat parti ya, versi yang dicadangkan oleh pihak kerajaan bersama Pakatan Harapan setakat ini, jika kita melihat definisinya, salah satu definisi yang ada berhubung lompat parti amat bahaya ya, kerana ianya mencabar sistem raja berperlembagaan. Jadi jika anda hendak meneliti hujah saya berhubung perkara itu, jadi anda boleh rujuk live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin, video terakhir. Jadi hari ini saya nak spesifik kepada kluster mahkamah yang tengah cemas, yang tengah pening. Mengapa saya kata cemas dan pening? Ini saya nak jelaskan. Jadi ada juga permintaan untuk saya mengulas lebih lanjut berkenaan dengan bahaya RUU anti lompat parti berdasarkan definisi yang dicadangkan kepada sistem raja berperlembagaan. Tapi saya rasa saya sudah menghujahkannya panjang lebar di live semalam. Jadi silalah ke YouTube Regi JC Ritaudin dan rujuk live berkenaan ya, di mana saya telah bercerita panjang lebar bagaimana satu definisi di dalam ya cadangan RUU anti lompat adalah begitu berbahaya kerana ia memberikan kuasa secara tidak langsung kepada parti untuk mengatasi yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal berkaitan dengan kedudukan Perdana Menteri ya. So sila rujuk ya. Jadi nampaknya rancangan kluster mahkamah untuk mencetuskan pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat nampaknya buat seketika sudah terbantut ya. Dan sebenarnya kalau rancangan ini berjalan lancar sebelum bulan Ramadan lagi, saya difahamkan Ismail Sabri sepatutnya selepas mesyuarat kabinet yang perlu membincangkan cadangan pembubaran parlimen, Ismail Sabri ada terima tekanan untuk pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mengusulkan pembubaran parlimen. Itu menurut maklumat sumber. Tetapi kemudian Ismail Sabri telah ke luar negara, ke Qatar dan UAE, dan ini menyebabkan mesyuarat kabinet yang dijadualkan pada hari Rabu ditangguh. Sekembalinya Ismail Sabri pada hari Khamis, ada ura-ura, ada maklumat dalaman yang mengatakan ada tekanan untuk mengadakan mesyuarat kabinet pada hari Jumaat. Tetapi kemudian Ismail Sabri ke Indonesia, dan seterusnya mesyuarat kabinet pada hari Jumaat tidak dapat dijalankan. Kemudian Sabtu Ismail Sabri kembali dan Ahad sudah bermula puasa. Dan ada juga maklumat yang mengatakan tidak kira di dalam bulan Ramadan sekalipun, tekanan tetap diberikan agar parlimen dibubarkan biar terpaksa bubar dalam bulan Ramadan. Kemudian ada berita dari istana bahawasanya Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong positif COVID. Jadi sudah tentu ada tempoh kuarantin 7 hingga 10 hari. Jadi kita tahu dalam tempoh 7 hingga 10 hari bermula tarikh Ahad Ramadan ya, tidak boleh sesiapa menghadap Yang di-Pertuan Agong.
Kini saya rasa tempoh kuarantin itu sudah tamat. Tetapi ada sumber-sumber yang sahih yang memberitahu Ismail Sabri tidak cenderung ke arah membubarkan parlimen. Jadi bila Ismail Sabri tidak cenderung ke arah membubarkan parlimen, maka jika Zahid atau UMNO atau parti tiba-tiba membuat keputusan ingin memecat Ismail Sabri sekalipun, kedudukan Ismail Sabri tidak sebagai Perdana Menteri tidak terganggu gugat. Ya, kerana setakat ini, ya, kedudukan seseorang sebagai Perdana Menteri hanya merujuk kepada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Melainkanlah versi RUU anti lompat yang dicadangkan, ya, dengan definisi-definisi pelik maksud anti lompat, maksud lompat parti yang dicadangkan menjadi undang-undang, baru ia menimbulkan masalah kerana ada satu definisi pelik di situ bahawasanya jika dipecat dari parti dikira lompat parti. Itu memang amat pelik dan saya kira ianya menguntungkan kluster mahkamah. Ianya dicadangkan oleh pihak-pihak yang mungkin berkait dengan kluster mahkamah. Sebab kepelikan ini, jadi jika RUU anti lompat parti versi yang dicadangkan menjadi undang-undang, maka selepas Ismail Sabri dipecat, andai kata dipecat, dia automatik tidak lagi bergelar ahli parlimen sebab dikira lompat parti. Dan bila dia tidak lagi ahli parlimen, secara automatik dia bukan lagi Perdana Menteri. Bermakna parti atau presiden parti telah mengatasi kuasa yang telah cari jalan untuk atasi kuasa yang di Pertuan Agong, kerana tidak ada sesiapa melainkan Agong yang boleh melantik Perdana Menteri atau memutuskan untuk memecat Perdana Menteri. Kini dengan adanya definisi pelik itu, andai katalah ianya menjadi undang-undang, maka jika Ismail Sabri dipecat, dia boleh hilang jawatan Perdana Menteri walaupun masih memiliki, biarpun memiliki sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Maknanya parti, jika Agong sekalipun dia lantik seseorang dan fikirkan orang itu paling layak menjadi Perdana Menteri, dan jika orang itu ada sokongan majoriti tapi parti tak suka, parti boleh singkirkan dia. Tetapi setakat ni belum jadi undang-undang. Jadi sekarang Zahid nak pecat Ismail Sabri sekalipun, Ismail Sabri tetap Perdana Menteri. Kemudian jika kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, katakan 8 ahli parlimen UMNO tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, memang secara dasarnya Ismail Sabri hilang majoriti. Kemudian sudah pasti akan ada percubaan untuk menunjukkan kepada Yang di-Pertuan Agong akuan-akuan bersumpah bahawasanya ada sekumpulan ahli parlimen telah tarik sokongan. Walaupun sebelum-sebelum ini Agong ada layan akuan bersumpah, tetapi dari sudut berperlembagaan tidak disebut apa-apa berhubung akuan bersumpah. Jadi kali ini jika Agong sudah muak atau tidak ingin layan lagi usaha untuk menumbangkan kerajaan, Agong boleh sahaja beritahu, okey, saya tidak ingin lihat semua ni. Kalau benar Ismail Sabri dah hilang majoriti, jika ianya dapat dibuktikan menerusi proses berparlimen, baru saya akan pertimbangkan. Maknanya perlu menerusi undi percaya atau undi tidak percaya, menerusi proses parlimen. Tetapi kerajaan boleh sahaja melengahkan usul undi percaya atau tidak percaya. Ya. Jadi ini semua menjadi risiko buat kluster mahkamah yang terdesak untuk bubar parlimen dan adakan pilihan raya, kerana kes-kes boleh diputuskan. So apa pun buat masa ini, rancangan mereka untuk mencetus pilihan raya awal dan membubar parlimen secepat mungkin setakat ini sudah gagal, dan mereka tengah cemas dan mereka tengah pening. Itu maksud saya.
Sebab saya dah beri amaran dulu masa PAU, salah satu perkara yang paling mustahak yang Zahid gagal lakukan ialah dia gagal mendapatkan mandat perwakilan untuk memberi dia kuasa penuh untuk menetapkan cadangan tarikh bila pilihan raya harus diadakan. Kegagalan ini menyebabkan segala keputusan berhubung cadangan tarikh pilihan raya harus diadakan dari belah UMNO perlu diputuskan oleh MKT. Tapi apa pun jika parti cadangkan tidak semestinya diterima oleh Perdana Menteri. Dan Ismail Sabri bijak. Dalam Perhimpunan Agung dia kata dia akan bincang dengan top 5. Tapi dia sendiri salah seorang top 5. Dia kata jika semua yakin bahawa boleh menang, dia tidak akan tunggu sesaat pun untuk bubar parlimen. Tetapi Ismail Sabri sendiri top 5. Jadi kalau 4 orang daripada top 5 kata kita yakin BN boleh menang, Ismail Sabri boleh kata saya pun top 5, saya tak begitu yakin. Dah. So benda ni tak semestinya dipersetujui oleh Ismail Sabri. Jadi nampaknya gagal lah setakat ini. Okay? So mereka tengah pening. Lagi satu mereka tengah pening ialah sebab kes 1MDB yang dibicarakan di US, di mana saya telah membuat satu video yang khas. Anda rujuk kepada YouTube Regi J. Ritaudin. Jadi anda kena lihat 2 video terakhir. Satu video semalam di mana saya bincangkan definisi pelik dalam RUU anti lompat yang dikira pada pandangan saya mencabar sistem raja berperlembagaan. Dan video kedua di mana saya membincangkan panjang lebar impak sebenar sabitan bersalah terhadap Roger Ng di Amerika, impaknya kepada negara dan juga kepada Najib Razak. Ya. Jadi anda perlu rujuk video tu di mana saya membuat perincian panjang lebar. Tetapi sepintas lalu, jika Roger Ng telah disabit bersalah berdasarkan penghujahan bukti-bukti terperinci FBI yang tidak berjaya disangkal, ditangkis, ditimbulkan syak atau ditimbulkan orang kata doubt, keraguan oleh pihak pembelaan, malah ianya terlalu terperinci dan bukti-bukti jejak aliran yang begitu komplit yang telah dibentangkan oleh FBI. Atas dasar itu Roger Ng telah didapati bersalah, maka ianya menjadikan jejak aliran wang FBI sah. Dan ini sekaligus bermakna jejak aliran wang FBI yang menunjukkan 4 bilion ringgit lebih yang telah mengalir ke Najib dan anak tiri dia, secara jumlah, Najib dan anak tiri dia 4 bilion ringgit lebih, dana 1MDB boleh dipercayai. Dan ini membawa implikasi besar kepada kes yang berjalan di Malaysia, kerana secara tidak langsung perkara itu sudah terbukti. Jadi ini menjadikannya cemas sebab rakyat melihat, rakyat menilai, rakyat sudah peka terhadap perkara itu. Dan teori konspirasi, teori fitnah yang dilontarkan semuanya dah kantoi, dah gagal. Takkan juri, panel juri, banyak ramai orang yang dilantik oleh Mahkamah Amerika Syarikat tu yang terdiri dari kalangan orang awam yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, yang bersih, yang tidak ada masalah perundangan, yang tidak berkait secara langsung dengan sistem perundangan. Jadi kira orang awam Amerika. Juri inilah, panel juri inilah yang telah menyabitkan Roger Ng bersalah, sekaligus mengesahkan kesahihan jejak aliran wang FBI yang tidak berjaya ditangkis atau tidak pernah ditangkis atau ditimbulkan keraguan oleh pihak pembelaan. Maknanya ia betul. Okey. Tak teori konspirasi, teori kononnya ada fitnah yang dimain-mainkan oleh blogger dan laskar cyber di sini yang sama ada berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Najib, semuanya gagal, tak boleh diguna pakai.
Ya, takkan nak beritahu semua lantikan itu dibuat dengan kebenaran Tun Dr. Mahathir Mohamad ke, dengan kebenaran MP ni ke, MP itu ke, semua mengarut. Ya. Jadi ini telah menimbulkan rasa terdesak kerana mereka hendak pilihan raya awal, mereka hendak pembubaran awal, tetapi pembubaran parlimen belum berlaku, pilihan raya belum berlaku, tetapi benda ni sudah terbongkar dan rakyat Malaysia boleh menilai. Jadi selepas saya membuat video tu, saya lihat vlogger, bukan blogger, vlogger, bukan mereka yang menulis, mereka yang sentiasa buat live, vlogger Laskar Najib yang berkait sama ada langsung atau tidak langsung dengan Najib ni, semua dah cemas. Jadi tiba-tiba muncullah video lama 4 tahun dulu bila saya buat press conference. Masa tu memang saya sejurus selepas PRU 14, memang saya penyokong Najib dulu. Sebab selalu diberi sebelum PRU 14 maklumat palsu berkenaan YMDB sebab saya berada dalam lingkaran itu. Ya. So selepas PRU 14 baru perlahan-lahan saya mula sedar ada sesuatu yang mencurigakan. Sehingga saya buat siasatan langsung dan akhirnya saya dapat tahu, saya dapat banyak maklumat palsu dalam lingkaran yang berkait dengan orang-orang penyokong Najib. Dari situ saya mula menentang Najib. Tapi mereka nak menularkan video tu sebab tidak ada hujah untuk menangkis hujah-hujah saya yang dibuat dalam video itu. Jadi muncullah video lama saya. Jadi jangan sampai saya bongkarkan apa yang Najib sendiri secara peribadi beritahu saya berhubung dengan isu 2.6 bilion dalam satu perbualan yang saya adakan bersama Najib berhubung dana yang dikatakan masuk ke dalam akaun peribadi beliau. Jangan sampai saya bongkarkan benda tu yang merupakan salah satu sebab saya mula curiga. Setakat diorang ni, vlogger dan Laskar Cyber Najib ni, setakat minta Najib sahut cabaran debat saya berhubung dengan isu 2.6 bilion dah cukup dah. Kalau Najib berani benar-benar darah keturunan pahlawan Bugis berdebat dengan saya di stesen pilihan Najib, isunya satu je, dana 2. derma, ya, kononnya derma 2.6 bilion. Tak payah nak lontar-lontar video lama. Dalam video tu anda akan lihat saya duduk sebelah dengan seorang blogger Najib, yang lah ni memang kerap melontarkan pelbagai fitnah, cerita dongeng. Masa tu pentas press conference tu adalah pentas saya oleh ada satu penganjur yang memang berkait, saya dapat tahu berkait dengan Najib secara tidak langsung. Dia anjurkan sidang media tu atas permintaan saya. Jadi bila saya sampai sana, tiba-tiba nampak yang korang kenal sebagai vlogger Najib sekarang ni. Tiba-tiba muncul dia ni. Kemudian dia minta boleh saya join press conference. Saya kata join lah. Jadi itulah cerita macam mana muka dia ada sana. Kemudian saya mula bercerita berkenaan dengan isu Zeti dalam press conference itu. Dan selepas saya habis, saya passing mic kat dia, beri dia peluang untuk bercakap. Dan selepas press conference tu, apabila media-media bawa liputan press conference itu secara bertulis, dia ada bertanya kepada saya mengapa mereka tak buat liputan apa yang saya cakap sampai macam tu. Ya, so itu cerita dia lah. So itu dulu-dulu. Ya. Dan ada sebab saya sentuh isu Zeti. Kalau mereka berani nak lontarkan video-video lama, bersedialah kalau saya bongkarkan sebab sebenar saya timbulkan isu Zeti. Ianya berdasarkan satu perkara yang telah diberitahu secara peribadi kepada saya oleh Najib berhubung isu 2.6 bilion yang menyebabkan saya mula mencurigai Najib. Dan sebab itu saya menyentuh isu Zeti, sebab saya nak Zeti sendiri beritahu adakah benar dia tahu dana itu masuk dan sebagainya. Tapi fokus saya bukan Zeti sebenarnya. Fokus saya Najib. Jadi tak payahlah, mereka dah cemas. Mereka tengah buat video lama, tular video lama untuk mengelirungkan orang. Ya.
Jadi jangan sampai saya bongkar. Cuma saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin, isu ZT, Mahkamah Persekutuan dah tunjukkan sejelas-jelas mungkin bahawa isu ZT tak ada kaitan dengan SRC. Maknanya pasukan Najib sedang cuba membeli masa untuk mungkin melengahkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Dan sudah didedahkan bahawa perkara yang didakwa kononnya bukti baru oleh pasukan Najib sebenarnya adalah satu perkara yang telah dibawa kepada perhatian Najib masa perbicaraan asal SRC di Mahkamah Tinggi. Siapa yang membawa perhatian benda itu kepada pasukan Najib? Pihak pendakwaan. Malah pihak pendakwaan menawarkan ZT kepada pihak pasukan Najib jika mereka ingin memanggil ZT sebagai saksi. Tetapi pasukan Najib dan Najib menolak untuk memanggil ZT. Ya. Ini yang anda perlu tahu. Kemudian apabila dah gagal kes di Mahkamah Tinggi, apabila dah gagal kes di Mahkamah Rayuan di mana 4 hakim mendapati Najib bersalah, tiba-tiba bukti yang mereka dah tahu dari awal lagi tiba-tiba digunakan sebagai alasan bukti baru dan mereka perlu memanggil ZT, walhal mereka tolak nak memanggil ZT dulu. Jadi ini semua saya lihat adalah permainan untuk melengahkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Dan apa pun sudah dibuktikan bahawa ya, isu ZT sebenarnya yang bukti yang kononnya penting sangat tu sebenarnya tak ada kaitan dengan SRC kerana ia berlaku sebelum SRC ditubuhkan. Dan ZT lah, dia tak ada tak semestinya perbicaraan tak boleh diteruskan tanpa ZT. So orang nak bincang ZT, kita bincang ZT. Bila kita bincang Najib, kita bincang Najib. Dan kita tak payah dengar blogger, kita tak payah dengar vlogger, orang lain, Laskar Cyber, semua buang masa. Ini semua kerja pentaksub yang tidak mahu menerima apa yang Najib, idola mereka sendiri, dah lafazkan. Najib sendiri dah lafazkan bahawa dia hanya menganggap derma dana RM2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun dia adalah derma Raja Arab Saudi. Ya. Jadi pentaksub tak nak dengar Najib. Idola mereka sendiri dah mengaku mereka tak nak dengar. Mereka nak dengar blogger, mereka nak dengar Laskar dengan cerita-cerita mereka yang tidak ada bukti, kerana sedap untuk dengar. Kerana mereka terlalu taksub, terlalu memuja, tidak boleh menerima kebenaran. Ya. Pendedahan Najib adalah pengesahan bahawa kita ditipu sebelum PRU14. Kononnya dana itu sah dari Raja Arab Saudi. Malah anda harus jangan lupa bahawa Menteri Luar Arab Saudi telah datang ke Malaysia tidak lama selepas PRU14 dan mengesahkan bahawa dana 2.6 bilion tu tidak ada kaitan dengan kerajaan Arab Saudi. Ya. Jadi kita perlu dengar daripada sumber, bukan dari orang lain. Bila sampai ZT lah. Awak nak kaitkan dengan Najib. Kemudian dia spin, tengok ZT siapa yang lantik. ZT ni orang siapa? Sebenarnya jangan tanya ZT orang siapa, tanya ZT siapa yang lantik, bawah pentadbiran mana dia dilantik. Bukan bawah pentadbiran Mahathir. Bukan bawah pentadbiran Mahathir. Semua yang akhirnya menyebabkan isu 1MDB dibongkar, semuanya bukan bawah lantikan Mahathir, semuanya bawah lantikan Najib sendiri. Gani Patail, salah seorang peguam negara pada zaman Najib. Siapa yang lantik? Najib. Abu Kasim, Ketua Pesuruhjaya SPRM, yang terlibat sama dalam usaha memperjuangkan keadilan bagi isu 1MDB. Dia bawah zaman Najib. Siapa yang lantik? Zaman di bawah pentadbiran Najib lah. Ya. ZT, adakah Mahathir yang melantik ZT? Bukan. Cuba tanya siapa yang lantik. Jangan dengar spin. Ya. Muhyiddin Yassin menjadi timbalan Perdana Menteri, membongkarkan skandal 1MDB. Siapa yang setuju Muhyiddin jadi timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO? Bukan Mahathir, Najib. Semua
orang yang terlibat dalam membongkarkan kebenaran skandal 1MDB bukan orang lainnya Najib yang lantik. Jadi anda sudah duduk dalam kepompong kepalsuan dan kebodohan yang diwujudkan oleh orang-orang yang berkait sama ada secara langsung ke tidak langsung ke dengan Najib. Ya. So tak apalah. Vlogger ni jangan cuba ungkitkan sesuatu yang hanya akan makan diri. Ada sebab dulu saya minta Zeti cakap. Sebenarnya target saya bukan Zeti. Sebab saya mula curiga. Sebab satu perkara yang telah diberitahu kepada saya berhubung isu 2.6 bilion. Ya. Jadi saya cuma nak jawapan Zeti. Tapi apapun itu cerita dulu, itu masa saya masih dikira zaman penyokong Najib. Lah ni saya sejelas-jelas mungkin saya nak beritahu. Jangan terperdaya dengan spin Zeti ni. Zeti. Esok dia orang nak siasat Zeti, saya setuju. Tapi Zeti tak ada kaitan dengan kes 1MDB. Jika benar vlogger dan laskar cyber yang sama ada berkait secara langsung dengan atau tidak langsung dengan Najib ni, jika benar mereka ikhlas, maka mengapa hang cerita benda yang sudah dibuktikan oleh mahkamah tidak relevan, iaitu Zeti? Mengapa anda tidak memperjuangkan supaya FBI yang sudah sahkan jejak aliran wang yang menunjukkan sejelas-jelas mungkin Najib dan anak tiri dia menerima sejumlah 4 bilion ringgit lebih, mengapa anda tidak memperjuangkan untuk memanggil wakil FBI ke mahkamah di Malaysia, kerana itu lebih relevan kepada isu 1MDB berbanding dengan perkara-perkara bodoh yang ditimbulkan seperti Zeti yang terbukti tak ada kaitan, yang peguam Najib sendiri tolak, yang Najib sendiri tolak sebagai saksi. Mengapa tak panggil? Sebab FBI memberi keterangan sebagai saksi dalam kes 1MDB di US. Jadi betul-betul relevan kepada kes. Mengapa vlogger dan laskar-laskar cyber tidak berjuang untuk meminta pasukan Najib, untuk meminta kerajaan Malaysia untuk meminta bantuan DOJ dan kerajaan US agar boleh dibawa saksi FBI dari US ke Malaysia untuk menjadi saksi dalam perbicaraan Najib. Jadi jangan main memilih. Sebab FBI dah tampilkan bukti yang tidak mampu ditangkis, yang sejajar dengan apa yang diputuskan oleh 4 hakim setakat ini, bahawa cerita kononnya RM 2.6 bilion yang masuk akaun Najib adalah cerita dongeng. Jadi selagi anda tidak dengar pentaksub Najib minta FBI datang ke sini, selagi itu anda boleh nampak je cerita mereka, anda boleh tendang tolak tepi. Ya, jadi setakat itu saja saya buka kepada soalan. Jadi jika anda ada soalan, saya luang masa 5 minit sebab kita tak banyak masa nak buka ni. Okey, Rizaki, salam pejuang Berharah Melayu UMNO jadi. Okey. Terima kasih Rizaki. Jeffrey Rigi, tidak semua pemimpin UMNO kaki spin. Cyber trooper UMNO yang kaki spin tu selalu buat live. Pok Jeep patut masuk dah, tunggu giliran. Wak lagi. So memang sekarang mereka dah kantoi, mereka tengah pening, mereka tengah cemas. Ini sah. Maklumat yang saya terima, mereka tengah cemas sebab ikut perancangan mereka sekarang parlimen dah bubar. Betul. Betul ya. Ikut perancangan mereka sekarang parlimen dah bubar. Okey. Ahmad Imran, masa jadi PM6 dia tak berani debat dengan Tun M. Kesian. Saya, cabaran debat saya ni terbuka pada Najib, isu 2.6 bilion. Najib boleh bawa pasukan. Ni saya letak syarat ya. Syarat saya, Najib boleh bawa pasukan 10 orang pun saya setuju. 10 lawan 1 lawan saya. Isu dia
isu derma 2.6 bilion. Saya janji ianya tidak akan menghina mahkamah. Saya tidak akan sentuh babak yang dibicarakan. Bawa pasukan 10 orang tak apa. Saya beri Najib boleh bawa 10 orang. Saya seorang. Kita debat isu 2.6 bilion. Okey. Saya tidak ingin mengambil soalan, masa suntuk. Saya cuma nak sentuh satu perkara lagi. Ada soalan yang ditanya kepada saya berhubung satu komen yang saya buat semalam. Dalam komen tersebut saya kata RUU Anti Lompat Parti andai kata diluluskan tidak akan membantu membawa balik keyakinan rakyat kerana ianya tidak boleh menghalang perbuatan pengkhianatan ala langkah Sheraton. Kemudian ada seorang beritahu saya, dia beritahu sebenarnya langkah Sheraton kalau bukan hanya PPBM yang keluar. Okey, kalau PPBM sahaja keluar, ianya bukan dikira lompat parti, itu adalah satu parti yang secara total telah keluar dan tarik sokongan ataupun keluar dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Tetapi ianya juga melibatkan ahli-ahli Parlimen PKR yang lompat parti. Jadi kalau ada akta anti lompat parti ni, boleh diambil tindakan terhadap ahli-ahli PKR yang lompat parti. Okey, betul. Betul, itu betul. Tapi saya nak cerita maksud saya, ianya tidak mampu membawa balik keyakinan rakyat. Langkah Sheraton adalah perkara lepas. Kita perlu cerita ke hadapan. Apa kata jika berlaku satu situasi yang ala langkah Sheraton, mirip langkah Sheraton. Okey. Kalau lepas PPBM keluar, memang dia keluar bersama MP-MP PKR. Tetapi esok, andai kata tertubuh satu kerajaan dengan sokongan parti-parti politik, dan andai kata satu parti politik yang lebih besar dari PPBM, contohnya saiz dia macam UMNO atau Barisan Nasional, parti itu tiba-tiba keluar dari blok kerajaan, adakah akta undang-undang anti lompat parti jika diluluskan boleh halang benda tu? Tidak. Jadi rakyat sekarang ni dalam minda mereka tak nak tahu detail, very detail. Cuma mereka lihat dulu Pakatan Harapan jatuh sebab ada pengkhianatan dalam Pakatan Harapan yang gagal dihentikan oleh Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan khianati mandat kita. Itu je. Kami beri mandat kepada Pakatan Harapan. Jika Pakatan Harapan dapat majoriti, dialah akan tubuh kerajaan dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi jika perkara ini esoknya runtuh, maka Pakatan Harapan mengkhianati mereka. Rakyat tidak ingin tahu siapa keluar, siapa masuk. Jadi esok kalau ada satu gabungan yang diberi mandat dan kemudian satu parti besar dari gabungan itu keluar dan menyebabkan mandat rakyat dikhianati, gabungan itu tidak lagi berjaya menjadi blok kerajaan. Bagi rakyat itu sudah dikhianati dan RUU undang-undang anti lompat tidak dapat menghalang atau berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya apa yang rakyat inginkan adalah bukti kestabilan, dan setakat mana yang saya lihat anti lompat ni, undang-undang anti lompat tidak memberi keyakinan itu, berdasarkan juga secara rawak apabila saya bercerita, bertanya kepada individu-individu dah dalam 2 bulan ini, semuanya kata tak yakin. Okey. So itu maksud saya. Bukannya kita nak cerita benda yang lepas, kita cuma kata benda yang mirip yang lepas. Langkah Sheraton dulu sebenarnya PPBM pada awalnya tak tarik sokongan terhadap Mahathir. Pada awalnya PPBM bila dia keluar, dia masih sokong Mahathir. Maknanya bila PPBM masuk berdamping bersama PAS dan UMNO, Mahathir boleh jadi Perdana Menteri lagi, tetapi bukannya Perdana Menteri gabungan yang mendapat mandat rakyat. Dari sudut perlembagaan, memang kalau Mahathir setuju jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, dia masih ada majoriti. Tetapi itu bukanlah majoriti mandat rakyat. Majoriti mandat rakyat diberikan kepada Pakatan Harapan. Jadi dari sudut itu, Mahathir bukanlah lagi Perdana Menteri berdasarkan mandat rakyat.
dan memandangkan Mahathir memegang kepada prinsip, dia tolak untuk menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, dan sebab itu dia letak jawatan. Itu sebenar-benarnya apa yang berlaku. Tetapi esok katakan ada satu gabungan yang dapat mandat rakyat. Mandat rakyat maksudnya rakyat setuju beri majoriti kat gabungan ini untuk jadi kerajaan. Jadi jika ada satu parti yang paling tadah dan menyebabkan mandat rakyat itu hilang, majoriti mandat rakyat itu hilang, gabungan itu tidak lagi membentuk kerajaan, itu dah kira mengkhianati mandat rakyat, dan rakyat tidak yakin benda ni tidak boleh berulang, dan undang-undang anti lompat parti tidak boleh menghalang benda ni. Itu maksud saya. Dan undang-undang anti lompat parti tidak boleh menghalang pengkhianatan terhadap Muhyiddin yang berlaku menerusi langkah Royal Chulan, di mana UMNO menarik ataupun sebilangan besar MP UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Bagaimana UMNO nak ambil tindakan terhadap MP itu sedangkan mereka bukan lompat parti, dan sedangkan kepimpinan UMNO sendiri terlibat. Jadi undang-undang anti lompat parti tidak mampu menghalang, tidak semestinya, lebih tepat, tidak semestinya boleh halang pengkhianatan-pengkhianatan seperti mana yang berlaku dalam langkah Sheraton dan langkah Royal Chulan. Okey, itu saja penjelasan saya. Jadi selamat berbuka puasa, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.